Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang ruang kepada kita untuk duduk dalam majlis Fazakir slot Pusat Islam UPSI pada pagi ini, pagi yang mulia ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan berkongsilah serba sedikit berkenaan dengan emas, cara emas dalam pelaburan insya-Allah. Jadi sebelum tu saya ucapkan terima kasih juga kepada pengurusan Pusat Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris kerana memberi peluanglah kepada saya jemput untuk bagi sedikit berkenaan dengan slot ini yang akan membicarakan tentang bicara emas dalam pelaburan. InsyaAllah. Jadi kejayaan kita ni adalah dalam agama dah. Sejauh mana kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kejayaan kita yang sebenar. Kejayaan kita bukan terletak pada kita punya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan hari ini dengan usaha kita. Contohnya aku ada diploma, aku ada degree, aku ada pangkat yang besar-besar, kejayaan kita, perniagaan kita. Tapi ini bukanlah kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang sebenar adalah dalam agama. Sejauh mana kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah kejayaan kita yang sebenar. Jadi sebenarnya saya mengganti sajalah, mengganti kuliah untuk Ustaz Azizi Hussein yang saya dimaklumkanlah oleh Ustaz Safwan untuk saya bagi slot pada pagi ini dalam slot Fazakir. Jadi insya-Allah sebelum tu saya nak baca sedikitlah satu ayat yang berkenaan dengan emas dan juga perak dalam yang bicarakan dalam Al-Quran dah. Yang pertamanya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi maksud ayat ni yang masuk ayat ini maksud dia dijadikan indah pada pandangan manusia. Penciptaan kepada apa-apa yang diingini iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternakan dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tempat kembali yang baik iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang membicarakan dalam Al-Quran. Emas, perak, dinar, dirham ni telah disebut-sebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang menonton Facebook Live pada pagi ini di dalam slot Fazakir. Sebenarnya hari ini saya dikejutkan dengan kematian saya punya pakcik saya lah. Di rumah saya ni ada pakcik saya. Di pagi ni pun, sekarang ni pun masih berlangsung urusan mandi jenazah. Sibuk rushing lah sikit pagi ni. Habis live ni saya untuk urusan jenazah pula ada di dalam rumah saya lah. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pakcik saya yang baru sahaja meninggal dunia semalam. Semalam, pagi ni saya masih belum tidur lagi. Dia pun dimaklumkan untuk ganti kuliah ni semalam baru. So tak sempat nak prepare mana lah. Tapi tak apa, kita akan kongsilah serba sedikit berkenaan dengan emas dan juga kewangan dalam bicara emas dalam pelaburan slot Fazakir pada pagi ini. InsyaAllah, jadi berbalik kepada ayat tadi, Allah Ta'ala ni menceritakan tentang ujian Allah di dunia ni kepada manusia. Dalam ayat itu membicarakan tentang ujian kepada kita, hidup kita di dunia ni penuh dengan ujian. Emas dan perak juga adalah sebahagian daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama guna dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi emas kita, kekayaan kita, apa yang kita miliki hari ini adalah semuanya adalah ujian kepada kita. Jadi sama-sama kita gunakan ke arah yang kebaikan. Jika kita guna ke arah kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Kalau kita lihat dalam konteks sejarah pun, yang lepas-lepas emas ni adalah sebagai simbol kekayaan. Emas juga sebagai simbol kekuasaan.
simbol kejayaan tak, simbol kemegahan sesuatu kerajaan ataupun sesuatu pemerintahan di sesebuah tempat tu. Jadi emas ni menggunakan sebagai simbol kekuasaan mereka. Dia menggunakan emas ni sebagai simbol. Firaun pun dia hidup bergeluman dengan emas, tetapi kekayaan dia tidak memberi sedikit pun kerana dia menentang Nabi Musa alaihissalam dan dia ditenggelamkan dalam Laut Merah. Jadi emas, perak, harta benda kita yang kita guna hari ini, jika kita tidak gunakan dengan kebaikan ke arah kebaikan, maka ianya akan menjadi kebinasaan kepada kita kelak. Jadi kita ni hidup ni seperti dalam ujian. Seperti kita masuk dalam Dewan Peperiksaan. Sama juga. Kita hidup di dunia ni seperti ujian pemeriksaan. Semua orang akan menghadapi ujian yang sama. Saya, tuan-puan semua yang hidup di bumi kita ni, di bumi Allah SWT ni, akan menghadapi ujian yang sama. Semua orang akan menghadapi ujian yang sama. Siapa yang membuat kebaikan dan akan diberikan ganjaran kepadanya. Dan daripada sebaliknya, sekiranya dia buat keburukan, tidak akan dibalas melainkan setimpal apa yang dia lakukan. Jadi kita hidup ni ibarat kita dalam ujian. Kita masuk dalam Dewan Peperiksaan. Kita jawab macam mana kita jawab, macam mana kita luahkan dalam Dewan Peperiksaan itu. Jadi result tu, keputusan dia pun akan keluar dengan apa yang kita lakukan, seperti mana kita jawab dalam ujian peperiksaan itu. Jadi pelajar ni dalam Dewan Peperiksaan akan lulus dan gagal. Kita juga dalam hidup kita ni, kita akan lulus, kita akan berjaya. Ataupun di sebaliknya, na'udzubillah, kita akan gagal. Gagal-gagal ni di akhirat gagal selama-lamanya. Jika kita lulus ataupun gagal sekiranya kita membuat kebaikan, dan insya-Allah kita akan berjaya. Tetapi jika kita gagal membuat yang terbaik, jadi kita akan gagal lah. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan kita punya berkait dengan kehidupan kita. Emas, perak, semua kekayaan kita, apa yang kita miliki ni akan berkait dengan kehidupan kita. Macam mana kita gunakan kekayaan kita, macam mana kita gunakan harta benda kita. Emas dan perak ini sekadar ujian kepada kita, ujian kepada umat manusia. Jadi kita lihat juga manusia ini berperang. Kalau kita tengok berbalik kepada sejarah-sejarah yang lalu, manusia ini berperang, datang ke negara kita, jajah ke negara kita untuk dapatkan hasil bumi di tanah Melayu kita ni. Kita ambil sejarah yang paling dekat sekali dengan kita. Sekarang kita tahu di negara kita ni penjajah datang. British, Jepun datang ke tanah Melayu ni untuk nak ambil apa? Nak ambil sumber bumi kita. Apa hasil bumi yang ada di tanah kita. Sama ada emas, perak, biji timah dan lain-lain yang berada di tanah kita. Dia orang datang ni untuk nak mengambil sumber hasil bumi di negara kita, di tanah kita, tanah air kita. Jadi emas dan perak ni menjadi bahan ataupun menjadi rebutan kepada seluruh umat manusia. Dengan emas, manusia boleh berperang kerana emas mereka menjajah. Kerana emas mereka sanggup berperang. Kerana emas peperangan boleh berlaku. Berapa lama kita dijajah kerana emas? Berapa banyak kita tengok sejarah-sejarah penjajah datang ke negara-negara ni bukan sekadar datang nak menjajah negara, tetapi dia nak ambil hasil daripada apa yang ada di tempat itu. Sama ada contohnya paling dekat di tanah Melayu kita lah. Penjajah datang ke tanah Melayu ni untuk nak ambil apa? Nak ambil emas, tanah perak, galian-galian sumber hasil bumi yang ada di tanah Melayu. Jadi inilah sebahagian sejarah manusia apabila berdepan dengan emas dan perak lah. Jadi kita berbalik kepada topik kita pada pagi ini, bicara kita tentang emas dan perak dalam pelaburan lah yang diberi tajuk. Jadi insyaAllah emas ni adalah salah satu benda ataupun komoditi yang mana emas dan perak ni salah satu logam lah. Ada saintis mengatakan emas usia dia lebih lama daripada usia bumi kita. Bermakna bumi ni masih baru, tapi emas ni telah diturunkan di muka bumi ni, usia dia lebih lama. Ini saintis yang mengatakan lah. Jadi emas ni salah satu komoditi ataupun aset yang mana kita boleh menyimpan nilai. Emas ni sebagai alat menyimpan nilai. Jadi emas ni, sejarah emas ni digunakan sejak zaman dahulu lagi sebagai sumber kekayaan, sumber kemegahan, sumber apa lagi? Tengok sumber kemegahan satu kerajaan pun melambangkan kejayaan ataupun melambangkan kekuasaan suatu pemerintah. Emas ni adalah salah satu benda yang digunakan. Jadi insyaAllah emas ni sebagai simpanan kecemasan.
Saya pun tak sempat nak prepare sangat ni. Rushing sebab kat luar pun ada jenazah. So kita buat sekejap mungkin dah 30 minit macam tu. InsyaAllah. Jadi emas ni sebagai simpanan kecemasan. Mana-mana guru kewangan mereka sarankan setiap kita perlu adakan simpanan kecemasan berjumlah 3 hingga 6 bulan pendapatan. Jadi emas ni sebagai simpanan kecemasan kita. Jika kita simpan berlakunya apa-apa musibah kepada kita, kita ada simpanan, insya-Allah simpanan kita ni boleh membantu serba sedikit kepada kita. Jadi itulah kelebihan emas, dah banyak lagi lah. Dan hari ni saya tak sempat nak prepare, mungkin tak apalah, sekadar berkongsi pada pagi ni apa yang terlintas. Jadi emas ni juga dia sebagai aset kepada kita. Emas ni dia antara 3 aset lah, yang mana kita tahu aset ni ada aset seperti emas, tanah dan rumah. Antara 3 aset ni yang mana yang kita tahu yang mudah untuk kita nak miliki, antaranya emas. Emas ni salah satu aset yang mana kita boleh kumpul, kita boleh simpan sedikit demi sedikit. Jadi saya nak cerita sedikit saya punya kisah saya lah. Saya mula simpan emas pada tahun 2015. Pada tahun 2015 saya mula simpan emas. Pada masa tu harga emas RM140 sahaja untuk 1 gram. Pada saya mula tahun 2015 harga untuk 1 gram hanya RM140. Jadi emas ni dia penyimpan nilai. Hari ni harga emas dekat dengan RM270 untuk 1 gram. Jadi emas ni dia menyimpan nilai walaupun peredaran zaman 1400 tahun yang lalu pun pada zaman Rasulullah SAW menggunakan emas sebagai alat perantaraan pertukaran, menggunakan emas sebagai mata wang, menjadikan emas sebagai mata wang pada zaman Rasulullah. Mana kita tahu dalam hadis pun ada yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW menggunakan dinar untuk transaksi jual beli. Dinar ni sebagai mata wang. Sebenarnya dirham ni merupakan emas, dirham ni perak. Jadi pada zaman Rasulullah SAW dulu menggunakan dinar sebagai alat perantaraan pertukaran. Jadi saya nak ambil contoh mudah yang kita nak faham, emas ni sebagai penyimpan nilai. Emas ni sebagai dia menyimpan nilai walaupun bertahun-tahun lamanya, berkurun-kurun lamanya, dia tetap bernilai dan stabil. Nilai emas ni stabil mengikut zaman. Ada setengah orang kata emas ni sebagai mata wang syariah. Mata wang yang digunakan oleh kerajaan Islam lah. Sebab dengan menggunakan emas kita dapat mengelak daripada riba apa semualah. InsyaAllah. Menggunakan dinar sebagai alat. Jadi saya nak ambil kisah yang mana pada zaman Rasulullah SAW lagi menggunakan dinar emas. Menggunakan dinar emas sebagai duit lah. Macam kita hari ni duit. Pada zaman Rasulullah dulu menggunakan dinar emas. Satu dinar emas ni berat dia 4.25 gram. 4.25 gram bersamaan satu dinar emas. Jadi dalam hadis ini menceritakan tentang pada zaman Rasulullah dulu dengan satu dinar Rasulullah bagi kepada sahabat dia untuk beli 1 ekor kambing. Dengan satu dinar boleh beli 1 ekor kambing. Pada zaman Rasulullah SAW dulu, dengan 1 dinar boleh beli 1 ekor kambing. Jadi sahabat ni bawa lah 1 dinar ni pergi beli 1 ekor kambing. Dia buat balik kambing satu dan bermaksud walaupun 1400 tahun yang lepas pun nilai dinar ataupun nilai emas ni hari ini masih sama. Masih kuasa beli dia masih sama dengan hari ini. Hari ini 1 dinar berat dia 4.25 gram juga. Harga 1 dinar hari ni 1,200 lebih lah, lebih kurang 1,100 lebih. Bermakna boleh guna, maknanya kita boleh guna nilai dia masih stabil walaupun 1400 tahun yang lalu, yang lepas pun kuasa beli dia masih sama. Kalau kita tengok hari ni 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram, harga dia 1,100 ataupun 1,100 hingga 1,200 lebih lah. Jadi walaupun lamanya tempoh 1400 tahun yang lepas, nilai dia masih sama, kuasa beli dia masih sama, boleh beli 1 ekor kambing. Inilah hebatnya emas yang menyimpan nilai walaupun berapa lamanya dia tetap bernilai dan mempunyai nilai yang tersendiri. Kuasa beli dia dapat mengekalkan kuasa beli yang stabil lah. Jadi itulah serba sedikit pengenalan tentang dinar emas sebagai mata wang perantaraan pertukaran lah. Mana hari ni kita tahu yang kita menggunakan hari ini menggunakan sistem duit dah. Memang kita tahu duit kertas ni digunakan sebagai alat perantaraan pertukaran. Wang fiat money ni menggunakan kertas. Jadi hari ni kita menggunakan kertas sebagai untuk transaksi jual beli kita. Jual beli kita menggunakan duit kertas.
Untuk maklumat, duit kertas ni saja dia tidak mempunyai nilai yang sebenar. Panggil nilai intrinsik. Nilai intrinsik ni nilai yang melekat pada kertas itu sendiri. Kertas yang kita gunakan hari ini, duit kertas yang kita guna hari ini RM1. Contoh, saya ambil mudah contoh, RM1. Duit RM1 hanya sehelai kertas yang dicetakkan nilai ke atasnya. Maka dia ada nilai. Yang sebenarnya, dalam sebenarnya dia tak ada nilai. Hubungan duit kertas dengan emas telah diputuskan pada tahun 1971. 1971 ni hubungan duit kertas dengan emas telah diputuskan, bermakna tidak ada sandaran lah. Masa tu kerajaan nak keluarkan berapa banyak duit pun tidak ada masalah. Dia keluarkan, dia cetak saja duit seberapa banyak yang kerajaan nak pada masa itu lah. Sehingga kan berlambakan duit di pasaran menyebabkan nilai kuasa beli kita semakin hari semakin berkurang lah. Ini dipanggil inflasi, dalam istilah ekonomi dia panggil inflasi. Kuasa beli kita hari ini sudah tidak sama kuasa beli kita pada hari akan datang dan hari yang lepas. Contohnya saya ambil mudah contoh inflasi dah. Contoh pada tahun 2000 saya ada duit RM100. Pada tahun 2000 saya ada duit RM100, saya boleh beli macam-macam barang dekat shopping mall ataupun supermarket lah contoh. Jadi hari ini dengan duit RM100 pun, RM100 yang sama, saya dah tak boleh nak beli barang yang sama. Kuasa beli duit itu semakin berkurang. Walaupun duit yang sama tapi tahun yang berbeza, jangka masa panjang, kuasa beli kita semakin berkurang. Contoh mudah lah macam itulah. Contohnya, satu lagi contoh, dulu yuran kita punya yuran pengajian anak kita bersekolah. Dulu RM100 tu mungkin boleh guna 2-3 orang. Hari ni RM100 mungkin tak cukup lah untuk nak beli tu, nak beli ni, nak beli buku apa semua. Ni adalah nilai kuasa beli duit kita hari ni sudah susut. Dikalis panggil susut disebabkan inflasi. Jadi duit ini sebenarnya dia hanya dicetak nilai pada kertas. Pada hakikatnya duit ini tidak mempunyai nilai yang sebenar lah. Duit ini dia tidak mempunyai nilai yang sebenar. Ibaratnya duit ini dia menggunakan sistem kupon lah. Macam kita dulu kita menggunakan kupon. Kalau kita ingat zaman sekolah dulu kita menggunakan kupon hari kantin. Kita bagi duit, orang akan bagi kupon dan kita gunakan kupon tu untuk nak beli makanan, nak beli apa yang menjual pada hari tersebut lah. Sama juga dengan sistem duit yang kita gunakan pada hari ini, menggunakan sistem lebih kurang macam itulah. Jadi duit ini dia tidak mempunyai nilai. Dia hanya sehelai kertas yang dicetakkan nilai ke atasnya. Jadi emas adalah yang mana logam ataupun komoditi yang mempunyai nilai yang tersendiri. Emas sejak pada zaman dahulu lagi, emas ni digunakan sebagai alat perantaraan pertukaran ataupun komoditi pertukaran, sebagai benda untuk dijadikan transaksi jual beli. Jadi emas ni dia sangat punya istimewa lah. Yang mana disebut-sebutkan dalam Al-Quran, emas ni sebagai perhiasan di syurga. Malah di dunia pun emas digunakan sebagai perhiasan untuk kaum wanita. Panggil sebagai perhiasan untuk kaum wanita dah. Jadi sama juga macam saya kata tadi, jika kita menggunakan dia ke arah kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan lah. Jika sebaliknya kita menggunakan untuk keburukan, maka di sebaliknya kita akan dapat itulah apa yang kita buat. Jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan emas dalam pelaburan. Jadi seterusnya emas ni, jika kita memiliki emas ni, dia dapat menutup kebocoran wang. Mana kita menyimpan emas dalam segi ekonomi, kita simpan emas ni dari segi mindset kita dapat menutup kebocoran wang. Di mana kita simpan duit, kita simpan duit kita ni kalau kita simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Sebab apa? Kita simpan sikit, lama-lama korek sikit, lama-lama tetap sikit. Jadi apabila kita simpan emas ni, dia punya rasa dia lain sikit lah. Mungkin berbeza pengalaman, berbeza pandangan. Jadi kita menyimpan emas ni sebagai cara untuk kita nak menutup wang, menutup kebocoran simpanan wang lah. Macam mana kita hari ni kita rasa kita boleh menyimpan wang, hari-hari kita menyimpan duit, boleh menyimpan apa-apalah duit kita ditabung ke di tempat mana, tapi tak sampai sebulan kita korek balik. Ni sifat kita dengan duit, kita rasa nak berbelanja tak. Jadi dengan cara kita menyimpan emas, kita alihkan sebahagian duit kita, simpanan kita kepada emas, insya-Allah simpanan kita lebih selamat dan bertahan untuk jangka masa panjang. Macam saya suka sifat emas. Saya suka sifat emas sejak tahun 2015 lagi. Saya simpan emas sebagai simpanan saya, sebagai simpanan. Sebab kita simpan emas ni dia tak sama macam kita simpan duit. Kita simpan emas tak sama macam kita simpan duit.
Kalau kita simpan duit, simpan sikit, asyik-asyik tengok akan nak belanja. Tapi kalau kita simpan emas, insya-Allah simpanan kita ni lebih selamat dan bertahan lama lah. Okey. Nah, jadi seterusnya emas ni juga dia dijadikan sebagai sebagai duit ketika gawat. Emas ni adalah duit ketika gawat. Yang mana emas ni adalah bukan barang keperluan. Sama macam duit kertas juga. Ia hanyalah penyimpan nilai dan dijadikan medium transaksi sahaja. Kalau berlaku kegawatan ekonomi, orang perlukan barang keperluan untuk terus hidup. Duit atau emas tidak berguna lagi waktu itu sebagaimana yang berlaku pada musim banjir yang menggelangkan sebahagian besar kawasan di negeri Kelantan pada hujung tahun 2014 dahulu. Jadi saya ada baca buku ni, dia kata duit emas ni sebagai duit ketika gawat. Emas ni dijadikan duit ketika gawat. Di mana kita tahu pada tahun 2014 yang lalu di negeri Kelantan ada juga dengan banjir besar lah, banjir besar. Dan saya ada dengar cerita di sebelah Thailand sana pun dia orang ni tak terima duit kita. Bermakna duit ni tak diterima duit sebagai perantaraan pertukaran. Dia orang tak nak terima duit kita untuk kita nak membeli kat sana. Ini bermaksud duit ni hanya bernilai di satu tempat itu sahaja. Dia bukan mempunyai nilai untuk digunakan di semua tempat di seluruh dunia. Dia terpaksa kena tukar. Dan setengah negara ni duit dia dah dah tidak bernilai. Sebenarnya kita tahu apabila berlakunya pergolakan, peperangan ataupun apa-apa krisis yang melibatkan ekonomi, perangan apa semua, automatik duit kertas akan jatuh lah. Macam kita tengok di negara-negara timur yang berperang, ada duit mereka sudah tidak mempunyai nilai, sudah tidak laku. Contoh terdekat kita ambil tengok di Indonesia, apabila jatuhnya duit dia, hyperinflasi, dia susah balik nak naik. Sama juga di negara Zimbabwe, yang terbaru di Venezuela, yang mana negara mereka ni tidak mempunyai duit kertas yang tersendiri dah. Dan mereka tak menggunakan duit kertas sebab apa? Duit sudah tidak mempunyai nilai untuk digunakan di negara tersebut. Jadi duit ni apabila berlakunya panggil pergolakan krisis di sesebuah negara, automatik duit ni tidak akan bernilai. Hanya pada masa itu yang bersinar ialah benda-benda seperti emas, perak yang boleh digunakan sebagai mata wang pada masa itu. Menggunakan mata wang, emas dan perak sebagai alat perantaraan pertukaran. Ini berdasarkan pembacaan saya lah. Saya belajar, saya tengok daripada tanya-tanya orang-orang kewangan, dia kata emas ni akan bersinar di waktu berlakunya krisis ataupun peperangan. Pada masa itu duit yang kita simpan sudah tidak bernilai. Saya ada dengar satu cerita, ada satu zaman tu di Kelantan, Kelantan. Kisah dia di Kelantan. Pada zaman Jepun tu, zaman Jepun ada seorang pakcik ni, dia seorang peniaga dah. Zaman Jepun ni dia menyimpan, pada masa tu dia simpan duit pokok pisang, memang banyak lah duit pokok pisang pakcik ni simpan di rumah dia. Apabila datangnya British pada masa itu, automatik duit yang dia simpan ni sudah tidak bernilai. Walaupun dia menyimpan 1 guni, 2, 3 guni banyak sekalipun, sudah tidak bernilai. Sebab apa? Sebab duit ni dia bukan mempunyai nilai pada kertas itu. Duit ni dia mempunyai nilai terletak kepada pemerintah, terletak kepada kerajaan. Duit-duit ni, mata wang ni dia bukan mempunyai nilai yang tersendiri. Apabila berlakunya krisis peperangan, automatik duit yang kita simpan tidak lagi bernilai. Automatik akan menjadi macam kertas-kertas kosong lah, akan dibuang begitu saja. Ini sejarah seperti kita tahu. Yang dulu lah di tanah Melayu kita menggunakan duit pokok pisang. Apabila berlakunya peperangan, mereka balik tinggalkan duit pokok pisang. British datang, ambil hasil bumi negara kita, ambil emas, perak, bawa balik negara mereka. Walaupun mereka penjajah, mereka tahu emas dan perak ini adalah benda yang bernilai. Di mana hari ini kita tahu negara paling banyak sekali menyimpan aset rizal emas adalah negara Amerika lah, US. Yang mana kita tahu walaupun mereka, kita hari ini kita tengok, kita rasa duit mereka sangat besar, sangat bernilai, tetapi mereka sendiri pun tidak yakin dengan kekuatan duit mereka sendiri. Jadi ini adalah sedikit berkenaan dengan emas sebagai duit
untuk nak mengelak daripada kegawatan ekonomi. Jadi seterusnya emas juga sebagai penyelamat ketika kita bankrupt. Jadi emas ni dia sebagai salah satunya aset ataupun alat kewangan yang kita boleh gunakan sewaktu kita bankrupt ataupun kita diisytiharkan muflis. Automatik apabila orang dikenakan ataupun diisytiharkan muflis ataupun bankrupt, mereka ni tidak boleh menyimpan aset-aset yang berdaftar seperti simpan duit di bank, rumah, kereta, semua akan ditarik. Sebab apa? Sebab diisytiharkan muflis apabila bankrupt, semua akan ditarik. Melainkan mereka ini boleh sahaja menyimpan aset seperti emas saja. Sebab dengan emas, dia tidak declare, dia tidak diisytiharkan di mana-mana tempat lah. Maknanya dengan emasnya kita boleh menyimpan nilai ataupun kita boleh masih lagi kita boleh survive kehidupan kita dengan emas sekiranya berlakunya kegawatan untuk ekonomi peribadi kita. Bila berlakunya bankrupt, muflis, isytiharkan muflis, hanya yang kita boleh simpan adalah emas sahaja. Kita boleh beli emas. Sebab apa? Emas ni dia tidak ada kaitan dengan mana-mana bank apa semua, kita boleh beli. Ni adalah emas sebagai penyelamat simpanan ketika bankrupt. Okay, jadi itu sahajalah perkongsian saya pada pagi ini. InsyaAllah semoga apa yang saya sampaikan ni boleh sedikit dapat memberi manfaat kepada kita semualah. Sebab hari ni pun saya tak prepare sangat. Rushing ni ada kematian di rumah ni. InsyaAllah sama-sama doakan yang terbaik lah. Kebaikan untuk arwah pakcik saya lah. Sebab pakcik ni tinggal sekali dekat rumah. Okay, sebab ada nak buat urusan pengurusan jenazah. Mungkin ini sajalah perkongsian saya berkenaan dengan emas dan juga perak. InsyaAllah terima kasih kepada semua penonton yang menonton pada hari ini. Jika nak tahu lebih lanjut tentang berkenaan dengan ilmu emas dan juga kewangan, boleh pergi ke Facebook saya lah, Azam Amiri. Saya ada berkongsi di situ, ada banyak lah. Boleh baca berkenaan dengan emas dan juga kewangan. Jadi mungkin ini sajalah perkongsian saya pada pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah SWT. Apa yang buruk daripada saya hakikatnya datang daripada Allah SWT juga. Jadi jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.